Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulakan majlis kita ini, malah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan sekalian umat Islam muslimin muslimat al-haziniyah wal quwwati salihah bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah khususan kepada semua penduduk-penduduk Singapura dan juga semua orang-orang Islam, muslimin, muslimat yang berada di luar negara maupun Malaysia, Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesihatan, diberikan keafiatan, dijauhkan kita semua daripada segala penyakit-penyakit yang berbahaya, khususnya COVID-19 ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, seperti biasa sebelum kita mulakan acara kita, program kita ini, santapan rohani kita ini, malah sama-sama kita berzikir, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita bertambah tenang. Yang ada yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang ada yang sedang kesempitan diberikan kelapangan, yang ada kesusahan diberikan kesenangan, dan bagi siapa yang ada masalah diringankan bebannya, insya-Allah. Mari sama-sama kita berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita yang lepas dan sekarang dan akan datang. Semoga Allah ampunkan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita ikut, sama-sama kita berzikir. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semua. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Alhamdulillah, sekarang ni kita sambung lagi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kelapangan dan berikan kita kesejahteraan. Dengan kita bermunajat kepada Allah, kita rasakan cukupkan hati kita rasa ada Allah. Cukup rasa Allah berikan kita nikmat seharian kita, dan kita rasa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bila sama-sama kita bermunajat, hasbi rabbi, kita sama-sama berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Allah ya Allah ya Allah tubna ya Allah tubna ya Allah wa raja'na ya ورجعنا يا الله وندمنا يا الله وندمنا يا الله Allah ya Allah Allah ya Allah semua hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah.
Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Singapura dan satu semua Indonesia, Malaysia dan juga semua negara-negara Islam yang bersama dalam grup chat ini dan bersama dalam Masjid Jami' Queenstown grup chat ini. Alhamdulillah, dan juga kepada semua yang ucapkan Assalamualaikum kepada pelajar-pelajar dan juga peminat-peminat yang setia dalam setiap minggu bersama alunan Bayati ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi yang mulia ini, pagi yang ceria ini, kita dapat berkumpul sekali lagi dalam alam maya untuk sama-sama kita menimba ilmu, sama-sama kita membersihkan jiwa kita, mendapatkan santapan rohani pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kekuatan iman, berikan kita kekuatan Islam, dan tambahkan kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan hati kita kesabaran dan ketabahan dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita keafiatan, kurniakan kita kesihatan, kurniakan kita kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Yang paling terutama sekali, kita dapat pagi ini dapat berzikir, dapat mengucapkan, dapat memuji Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebesar-besar nikmat yang kita dapat ucapkan, dapat lafazkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini alhamdulillah kita telah pun sama-sama dapat masuk, dapat menghadirkan diri kita dalam taman syurga ini. Walaupun kita tidak hadir di depan-depan ataupun di dalam kelas ataupun sebagainya, tapi anda telah pun hadirkan diri anda dalam group chat ini dengan you put your effort, letakkan kesungguhan anda dan pengorbanan anda pada pagi ini. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala gantikan pengorbanan anda dan harta jiwa anda dengan syurganya. Amin ya rabbal alamin. Minggu lalu kita telah pun bahas tentang hati, lalai, ghaflah. Apa yang saya nak pesankan diri saya juga dan juga kepada anda semua pada pagi ini, kita sekarang ni dalam keadaan yang mana diuji oleh Allah SWT. Ada yang rasa takut, ada yang rasa bimbang, ada yang rasa nak keluar pun takut, nak pergi belajar pun takut dan sebagainya. Kerana apa? Kerana takutnya dengan virus-virus yang ataupun takutnya dengan keadaan sekeliling. Tapi tak bermakna kita takut. Yes, kita takut. Kerana apa? Kalau kita tahu tempat tu ramai orang, kita janganlah pergi. Para jemaah yang dirahmati Allah. Dan kalau kita tahu tempat itu penuh sesak, janganlah kita hadir. Kenapa? Kalau ada hadis mengatakan, kalau kita tahu hadis Nabi mengatakan, kalau beberapa tempat itu, kalau tempat itu ada wabak, kita jauhkan diri kita daripada wabak tersebut dan kita jangan dekat dengan wabak tersebut. Tak bermakna kita tak boleh belajar, tak boleh menerima ilmu. Sekarang banyak lagi berbagai-bagai cara kita boleh belajar, mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara online, dengan cara YouTube, dengan cara Facebook dan sebagainya. Banyak alat-alat kecanggihan yang Allah berikan. Itu satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita jangan lalai. Kenapa saya cakap lalai? Kerana kita takutnya lalai kita kerana kita nanti jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalainya kita kerana kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takutnya kita supaya kita jangan lalai pada Allah SWT. Jadi kita ingat Allah, kita banyakkan berzikir kepada Allah. Tempoh lalu saya pertama sekali, yang antara lalainya adalah kita kurang membaca Al-Quran. Hari ini saya nak sambung lagi. Hari itu kita berikan 5 saja kan. Hari ini saya nak sambung lagi 5, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat manfaat buat diri saya dan juga kepada anda di luar sana. Baiklah,
Pertama sekali kita dah tahu tandanya kita lalai, kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita kurang membaca Al-Quran. Kurang membaca Al-Quran kerana kurang memerhatikan apa yang Allah katakan isi kandungan Al-Quran tersebut. Yang kedua, kurang berzikir. Kita berzikir pada Allah seketika, pada ketika perlu. Maksudnya kita selepas solat kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Tapi kita tak berzikir dalam kehidupan kita. Itu yang saya nak tekankan pada diri saya dan juga kepada anda semua. Dan kita lalai. Yang ketiga, lalai dalam solat kita. Solat kita, mungkin solat kita lambat. Kita tak fokus apa yang kadang-kadang kita nak cepat kerana kita nak selesaikan solat kita. Sebenarnya solat ini adalah tanda kita ada rasa hubungan hati kita dengan Allah. Kenapa kita nak cepatkan solat kita? Kerana apa? Oh, kita rasa ini kewajipan aku. Bukan kewajipan para jemaah yang dirahmati Allah. Sebenarnya kita nak rasa itu khusyuk kepada Allah SWT. Begitu juga kita belajar Al-Quran. Kita baca Al-Quran kerana apa? Ada linknya dengan taranum Al-Quran ni adalah kita nak khusyuk pada Allah. Kita nak rasa nikmat membaca Al-Quran. Bukan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satu, perlahan-perlahan. Jadi kita tak baca tergopoh gapa. Apa yang saya pesan ni bukan nak mengutuk ataupun nak membuka aib-aib sesiapa pun, tapi nak pesan diri saya juga supaya kita tahu kita belajar taranum Al-Quran ni, alunan bayatinya adalah untuk kegunaan kita dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Apabila kita dalam kesusahan, apabila kita dalam kesedihan, ataupun bila kita dalam kerungsingan, pening kepala, ataupun banyak masalah dunia di luar sana, kita tenangkan fikiran kita. Makanya kita ada solat setiap waktu subuh ke zuhur ke asar. Itu semua ada tanda-tandanya. Jadi bukan saya nak fokuskan pada solat, tapi saya nak fokuskan kepada Al-Quran dan tanda lalai-lalai. Yang keempat adalah kita membuang masa dengan hiburan di luar sana, jalan-jalan, makan angin dan sebagainya. Bukan tak bagus, tapi kurangkan masa-masa hiburan kita dan juga sukan. Dan kelima adalah kita kurang kita kurang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita berdoa, ada apa dalam Quran mengatakan, firman Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita dalam kesusahan kita berdoa berjela-jela, berpanjang-panjang. Tapi bila mana kita telah senang, Allah berikan kita kembali kesenangan itu, kita lupa, kita lalai berdoa kepada Allah. Makanya dalam kesenangan kita berdoa kepada Allah, dalam kesusahan lagi-lagilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita sambung dengan perkara yang keenam dan sampai ke 10. Jadi saya telah pun bilangkan 5 yang perkara yang pertama pada minggu lalu, dan sekarang 6 sampai 10. Apa dia para jemaah yang dirahmati Allah? Sentiasa sibuk dengan urusan dunia, mudah stres. Jadi semua orang, semua manusia akan menghadapi ini, termasuk diri saya. Kadang stres dengan kerja, kadang stres dengan masyarakat, kadang stres dengan keadaan sekeliling, keluarga dan sebagainya. Jadi itulah tandanya kita lalai. Kerana apa? Kita sibuk dengan urusan dunia. Kadang-kadang kita sibuk urusan kerja, sibuk urusan. Kerana apa para jemaah yang dirahmati Allah SWT? Dulu sebelum Covid, kita sibuk dengan urusan dunia. Tengok Allah tarik nikmat sikit demi sikit. Dulu kita sibuk dengan urusan dunia, sampailah hingga sekarang kita pun sibuk dengan urusan dunia. Sampaikan Allah tak berikan kita peluang lagi untuk belajar dalam kuliah, dalam kelas. Kita tanya diri kita, kita muhasabah diri kita. Bagi siapa yang di luar sana, marilah sama-sama kita duduk fikirkan. Dan saya bukan nak cakap tentang hal orang, tapi nak ingatkan diri saya yang mana dulu-dulu juga
kita sibuk dengan urusan dunia sampai kita tak ada masa nak baca Al-Quran, sampai kita tak ada masa nak duduk dalam kelas, dalam masjid dan sebagainya. Sekarang Allah tarik nikmat sikit demi sikit kerana kita dapat duduk masjid sekejap saja, kurang daripada 20 minit dan sebagainya. Wallahu alam. Jadi kita tanya diri kita, kenapa kita jadi macam itu? Kerana kita lalai, ghaflah. Yang ketujuh, cara kehidupan kita menyerupai musuh Islam. Cara hidupnya menyerupai musuh Islam. Kenapa? Lalainya kita kerana kita musuh dengan orang Islam. Sebenarnya orang Islam, kita musuh dengan orang Islam, kita musuh dengan masyarakat, kita musuh dengan teman-teman kita musuh dengan sesama Islam. Ini yang buat kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ada rasa iri, jangan kita ada rasa dengki, jangan ada kita rasa sebagainya. Jangan kita sibuk masalah hal orang. Kita sibuk mengikuti hal orang, tapi kita tak sibuk dengan urusan kita sendiri. Urusan bagaimana kita nak balik kepada Allah SWT. Urusan macam mana kita nak mempertingkatkan iman kita. Kita sibuk hal orang, kita sibuk hal kumpulan orang, kita sibuk hal masyarakat, kita sibuk macam-macam. Tapi kita tak sibuk diri kita. Kita tak sibuk macam mana nak mempertingkatkan diri kita, macam mana kita nak baguskan iman kita, macam mana kita nak baguskan bacaan kita dan sebagainya. Kita sibuk hal orang, kita cakap pasal hal orang yang tak boleh baca Quran, yang tak boleh taranum, yang tak boleh dan sebagainya. Ini para jemaah yang dirahmati Allah, ini tanda-tanda kita lalai, jauh daripada Allah. Kita sibuk hal orang, kita musuh dengan orang Islam kita. Sebenarnya kita sepatutnya ukhuwah. Al-Muslim, Al-Mu'min adalah ukhuwah. Maknanya kita sebagai seorang Islam dan seorang mukmin adalah saudara. Bukan kita kutuk mengutuk, bukan kita menjatuhkan, bukan kita menghinakan, bukan kita sibuk hal orang itu untuk kita jatuhkan dia, bukan. Para jemaah yang dirahmati Allah. Dan ke-8, tak berhati-hati dengan perkara syubhat dan haram. Ini objektif. Saya tak nak panjangkan. Cuma bagi siapa yang ada yang bekerja tempat yang boleh mendatangkan syubhat, cuba elakkan dan sebagainya lah. Yang ke-9, kita tangguhkan kita bertaubat kepada Allah SWT. Kita takut. Maksudnya apa? Kita tangguh, nantilah, bolehlah, nantilah. Inilah masalah nanti. Orang Melayu kita, nantilah aku nak buat kebaikan, nanti. Dalam Al-Quran kata fastabiqul khairat, kejarlah, berlumba-lumbalah ke arah kebaikan. Makanya kita berlumba-lumba tidak. Kita nak buat kebaikan, nantilah, nanti. Hujungnya, akhirnya inilah Allah, balasan yang Allah berikan kepada kita. Tak boleh buat apa-apa. Dalam kita muhasabah diri kita, COVID-19 ni lah buat kita sedar diri kita. Kenapa dulu Allah berikan kita banyak sekali masa, banyak peluang, boleh buat macam-macam, boleh pergi masjid, boleh belajar, boleh macam-macam, kita boleh menimba ilmu, kita boleh belajar Quran, kita boleh belajar macam-macam ilmu. Sekarang apa ada? Sekarang kita disekat, diberi terhad kepada diri kita, diberi terhad kepada situasi yang tak dapat kita buatkan. Ada event ataupun ada acara. Sekarang ni Masya Allah, kalau kita duduk, kita muhasabah diri kita, kita refresh balik. Dulu kita pada zaman Maulid Rasul, kita dapat buat maulid masjid ke masjid 12 hari dan sebagainya, Masya Allah. Tapi sekarang Allah kurangkan, itu, nikmat itu ditarik demi sikit. Kerana apa? Kita lambatkan untuk nak buat kebaikan. Nanti, akhirnya tak dapat buat. Maka bila mana kita ada peluang untuk buat kebaikan, maka kita teruskan. Jangan lengah lagi, jangan tunggu-tunggu, nanti boleh, nanti tak. Kita teruskan. Kerana apa? Peluang itu, para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang saya ingin share kepada anda, hanya datang sekali saja. Kebaikan itu datang hanya sekali dan tak boleh ulang lagi. Perkara yang kita nak buat kebaikan ni datang sekali saja. Tak mungkin kita kalau kita dapat pergi umrah lagi, bagi orang yang dah pergi umrah ataupun dah pergi haji, boleh tak kalau kita dapat repeat balik? Tak boleh, macam mana? Jadi beruntunglah bagi siapa yang
pertama sekali niat dia nak pergi, go, just go, pergi. Kita pergi, kita niat, ya Allah, ini mudah-mudahan adalah kali terakhir untuk aku buat ni. Alhamdulillah, mana tahu kita tak dapat pergi lagi, tak dapat jejak lagi tempat tersebut. Wallahu a'lam, kita tak tahu para jemaah yang dirahmati Allah di masa akan datang, dan saya juga tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Jadi makanya apa yang ada depan mata kita, kita grab dengan secepatnya. Kita belajar apa yang ada, peluang masa untuk kita nak menimba ilmu ataupun nak mempertingkatkan iman kita. Manakala kita dapat pergi rumah Allah, dapat solat Jumaat, dapat apa, kita pergi. Ini tandanya kita jangan lalai untuk nak supaya kita tidak lalai dengan Allah SWT. Yang terakhir adalah malu untuk belajar agama. Para jemaah yang dirahmati Allah, jangan kita rasa malu. Jangan kita rasa malu, aku tak boleh belajar, aku tak tahu agama, aku tak tahu baca Quran, aku tak boleh baca Quran, umur aku dah melanjut, umur aku dah gini dan sebagainya. Para jemaah yang dirahmati Allah, pernah saya nampak seorang yang umurnya lebih tua lagi, umur lebih tua daripada 60 tahun, 70 tahun, masih belajar lagi, masih boleh nak belajar Al-Quran, masih nak baca, nak belajar. Kita jangan malu dengan manusia, tapi kita malulah dengan Allah. Malulah dengan Allah yang Allah turunkan kita Al-Quran. Allah kasih kita free of charge, tanpa bayaran. Malulah para jemaah yang dirahmati Allah kalau kita tak boleh baca Al-Quran. Kalau kita tak boleh baca Al-Quran, tapi kita boleh baca kitab-kitab matematik, kita boleh baca geografi, kita boleh baca filosofi, kita boleh baca syair, kita boleh baca sajak, kita boleh baca apa saja kitab-kitab, tapi Al-Quran tak boleh baca. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya share kepada anda, satu ketika saya pernah berjumpa dengan seseorang yang baru habis daripada universitinya. Dia datang, dia jumpa saya di rumah Allah ini, bukan rumah Allah inilah, tapi di rumah Allah. Dia mengadu kepada saya, Ustaz, saya dah belajar sangat tinggi, saya dah belajar macam-macam di universiti dan sebagainya, dan di luar negara, tetapi satu, Ustaz, saya tak boleh lakukan tersebut. Satu perkara yang saya tak boleh baca. Saya boleh baca kitab lain, saya boleh baca kitab apa saja, tapi saya tak boleh baca Quran, Ustaz. Saya terus duduk termenung dan duduk berfikir, kitab lain semua dia boleh baca, universiti, PhD, sampai ke peringkat atas sekali, tapi yang sayangnya Al-Quran dia tak boleh baca. Al-Quran dia baca gagap, dan dia rasa mulut dia sudah kelat nak baca, lidah dia dah keluh, susah nak baca. Para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang saya nak pesankan yang terakhir ini sebelum kita mulakan ngaji ni, kita bersyukur kepada Allah yang mana kita telah boleh, yang telah ada kesempatan dan ada kurniaan dan ada kelebihan yang Allah berikan kepada kita, yang telah pun Allah berikan kita untuk boleh membaca Al-Quran. Kita peliharalah, jagalah, bacalah. Jangan sampai lidah kita keluh untuk kita membaca Al-Quran. Janganlah sampai lidah kita tak boleh menyebut kalam Allah, tetapi kita boleh baca sebab buku-buku yang lain. Para jemaah yang dirahmati Allah, inilah pesan yang terakhir sebelum saya mulakan membaca ayat suci Al-Quran nanti. Inilah tanda-tanda kita lalai. Jangan kita lupa, jangan kita malu dengan beragama, jangan kita malu untuk belajar Al-Quran. Walaupun kita merangkak, walaupun kita tak boleh baca kalau kita baca Iqra sekalipun, tetap kita membacanya. Belajar. Kita belajar. Kenapa kita belajar? Kerana Allah. Mana tahu bila mana kita dalam perjalanan untuk belajar ilmu Allah, fi sabilillah, dalam kita berjalan ke jalan Allah, dalam kita menuntut ilmu ke jalan Allah, kita mati dalam keadaan syahid. Subhanallah, Masya Allah.
Ini yang kita nak para jemaah yang dirahmati Allah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam kita membaca Al-Quran. Subhanallah. Baiklah, kita teruskan dengan buka surah Qasas ayat yang ke-5 hingga ke-9. Marilah sama-sama kita tanamkan diri kita, hati kita. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa kita, dan kita bersyukur kepada Allah kerana kita dapat membaca Al-Quran, kerana kita dapat ucapkan kalimah Al-Quran, kerana kita dapat setiap hari membaca Al-Quran. Beruntunglah para jemaah yang di luar sana, baik di Singapura, baik di Malaysia, yang bagi siapa yang telah boleh diberikan berikan kelebihan dan kurniaan yang dapat membaca Al-Quran, teruskan para jemaah yang dirahmati Allah. Jangan tinggalkan, jangan kita terjadi ambil satu yang tibar. Jangan kita belajar ilmu sebagai macam-macam ilmu yang kita baca, tapi Al-Quran kita tak boleh baca, kerana Al-Quran inilah kita nak bawa pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sama-sama kita mendengar dan sama-sama ikut saya, tapi saya baca dahulu, lepas tu baru anda ikut. Saya akan baca daripada 5 hingga yang kita berhenti, dan lepas tu sekali lagi anda ulang sama-sama dengan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا Kita ulang balik daripada mula. Saya akan stop sampai situ dan saya akan sambung lagi satu ayat lagi, insya-Allah. Baik, mari sama-sama kita mulakan. Yang ada di luar sana, saya percaya semua yang dalam group chat ini boleh buka Al-Quran. Sama-sama kita ikut, sama-sama ikut saya.
Saya baca dahulu, lepas tu anda ikut. Boleh? Kita baca dengan penuh ketenangan, kita baca dengan khusyuk, kita baca dengan hati yang hati yang memupuk sifat-sifat yang terpuji dan kita buang sifat-sifat yang terkeji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Tarik nafas, jangan buang, terus baca. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah. Lepas baca. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Semua. 1, 2, 3. Wa numakkina lahum fil ard. 1, 2, 3. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. 1, 2, 3. Baca. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i. 1, 2, 3. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. 1, 2, 3. Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Satu, dua, tiga. Saya sambung ayat baru. Okey. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana.
Saya ulang sebelum ayat dia dan saya sambung lagi ayat yang baru. Inna radduhu ilaiki wa ja'ilu minal mursalin. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. Lagi sekali saya ulang, ambil perhatian, dengar baik-baik, boleh rekod, belajar. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat membaca dengan yang baik dalam seharian kehidupan kita. Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana. Baiklah para jemaah yang dirahmati Allah, di sini saya ingin buat satu pesanan ataupun satu pengumuman yang mana kita ada lebih kurang 5 kali lagi insya-Allah untuk menghadiri Taman Syurga ini, alunan Bayati ini, dan ayatnya sampai 9. Jadi tak jauh lagi kita akan habis, dan lagi 5 kali kita akan habiskan program ini, dan kita disambungkan dengan program yang lain yang advance ataupun basic, intermediate dan advance, mungkin pertengahan pula. Ini adalah basic, ini adalah permulaan. Mungkin lepas tu kita naikkan ke tingkatan yang kedua, modul yang kedua. Jadi mudah-mudahan sesiapa yang ada dalam group chat ini yang sentiasa masuk dan kami akan panggil untuk menghadiri interview dan menghadiri ujian yang mana anda harus membaca surah Qasas ini dari mula hingga akhir. Itulah pesanan-pesanan saya awal-awal dahulu. Bukan saja anda belajar di sini, dan kami akan panggil melalui group chat ini, dan kami masjid akan call anda untuk menjemput anda datang ke masjid kami untuk menghadiri ujian tes ini. Mudah-mudahan anda berjaya dan mudah-mudahan anda lulus, dapat membaca dengan yang baik. Jadi harap anda bukan sahaja datang hadir dalam kelas ini, lepas tu anda pulang, anda tak balik, tak ulang kaji. Dan saya berdoakan kepada anda semua maju dan berjaya dunia akhirat, dan dapat tanamkan hati kita suka kepada Al-Quran, dan dapat tanamkan hati kita tanamkan hati kita pegang Al-Quran, hold Al-Quran sampai akhir hayat kita, sokong Al-Quran sampai akhir hayat kita, bela Al-Quran sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan saya tutup dengan tasbih kafarah dengan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan saya ucapkan semua kepada rakan-rakan di luar sana, luar negara dan sebagainya, yang mengikuti program ini, semoga anda semua dapat manfaat dan saya dapat memberikan ini satu ilmu yang bermanfaat supaya anda dapat mengikuti dan dapat amalkan insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.